Belum. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan case study untuk DJF 51082 Quality Control untuk case study presentation. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Muhammad Akib Ramli, 09 DM21 F1065. Yang kedua, Muhammad Amin Nur Hakim bin Nur Hazmi, 09 DM21 F1025. Yang ketiga, Muhammad Yafiq Ashraf bin Yusrin, 09 DM21 F1008. Okay, untuk slide seterusnya, kami membuat kajian di Lotus Kota Masai. Okay, untuk introduction, laporan kawalan kualiti ini memfokuskan kepada Pasaraya Lotus yang terletak di Kota Masai, Pasir Gudang, Johor, Malaysia. Sebagai hub penting untuk menyediakan produk dan perkhidmatan yang pelbagai kepada komuniti setempat, Lotus memainkan peranan penting dalam memenuhi keperluan dan pilihan harian pelanggannya. Tujuan laporan ini adalah untuk menilai dan menganalisis langkah kawalan kualiti yang dilaksanakan dalam pasaraya untuk memastikan produk dan perkhidmatan yang ditawarkan memenuhi atau melebihi piawaian yang ditetapkan. Lotus diiktiraf atas komitmennya untuk menawarkan pelbagai jenis produk berkualiti tinggi termasuk hasil segar, barangan runcit, barangan isi rumah dan banyak lagi. Reputasi pasaraya dibina atas asas menyediakan pelanggan dengan barangan yang boleh dipercayai dan unggul, menjadikannya penting untuk mengekalkan amalan kawalan kualiti yang ketat. Untuk slide seterusnya, objective of the company. Yang pertama, kenal pasti punca-punca. Tentukan punca asas isu kebolehpercayaan dalam operasi syarikat menggunakan alat seperti gambar rajah tulang ikan dan analisis punca-punca. Memahami punca adalah penting untuk melaksanakan penyelesaian yang berkesan. Yang kedua, meningkatkan kualiti produk. Meningkatkan kualiti keseluruhan produk yang ditawarkan oleh Lotus Malaysia dengan menangani isu-isu yang berkaitan dengan item yang rosak atau di bawah taraf. Melaksanakannya langkah-langkah untuk memastikan kualiti produk yang konsisten dan kepuasan pelanggan. Dan untuk yang terakhir, optimumkan proses, iaitu menilai dan mengoptimumkan proses utama seperti pengurusan inventory, rantaian bekalan dan perkhidmatan pelanggan untuk meningkatkan kecekapan dan mengurangkan kemungkinan gangguan operasi. Okay, untuk slide seterusnya, skop. Skop yang pertama, perluasan pasaran. Lotus boleh meneroka peluang untuk meluaskan kehadiran pasarannya dengan mengenal pasti lokasi strategik untuk cawangan baru atau memasuki pasaran baru muncul di Malaysia. Yang kedua, kepelbagaian produk. Terdapat potensi untuk Lotus meluaskan rangkaian produknya untuk memenuhi keperluan dan pilihan pelanggan yang pelbagai, meneroka segmen pasaran baru dan meningkatkan jualan keseluruhan. Dan yang terakhir, pembangunan e-dagang. Dengan trend beli belah dalam talian yang semakin meningkat, Lotus boleh membangunkan lagi platform e-dagangnya untuk meningkatkan pengalaman membeli belah digital untuk pelanggan, memberikan kemudahan dan keboleh aksesan. Untuk slide seterusnya, saya beri kepada Yafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Nasir, matematik Project 9 di Universitas Setiausaha. Dari bakaran kerja sedikit, saya akan sambung pembicaraan perbahanan. Pertama adalah progress statement, kaki tangan atau perkhidmatan pelanggan, kaki tangan yang tidak mencukupi dan perkhidmatan pelanggan yang lemah mengurangkan pengalaman membeli belah. Pelanggan bergelut untuk mencari bantuan atau maklumat yang membawa kepada ketidakpuasan hati dan potensi kehilangan pekerjaan. Yang kedua adalah barangan rosak atau tidak berkualiti. Kehadiran item yang rosak atau di bawah taraf mencerminkan komitmen terbaik terhadap kualiti. Kekecewaan pelanggan dan potensi kerugian kewangan disebabkan oleh penjual produk yang rosak. Contohnya, justification for the appropriateness of the tool. Untuk Lotus, dia menggunakan method iaitu fishbone method yang kita dapat tahu apakah masalah dan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. So, pertama adalah kita mencari measurement problem. So, daripada information data, analysis tool dengan lack of
real time monitoring system, kita dapat tahu itu apa masalah dia. Seterusnya adalah manpower, lack of training for employees, lack of training. Yang ketiga adalah method, lack of systematic approach to problems, inadequate maintenance procedure. Okay. Adalah data collection and application. Pantau stok dan inventory. Gunakan sistem pengurusan inventory untuk mengelakkan kekurangan atau kelebihan stok. Yang kedua adalah e-dagang dan transaksi dalam talian. Terlekai peluang e-dagang untuk menambah data jualan dan menganalisis corak pembelian dalam talian. Yang ketiga adalah analisis trend pembelian. Menganalisis trend pembelian untuk meramaikan permintaan produk. Seterusnya adalah the consequence of not applying the tool for that industry. Kegagalan untuk melaksanakan alat seperti gambar raja tulang ikan untuk menangani kepercayaan yang lemah di lotus Malaysia di Kota Masai boleh membawa kesan yang ketara. Syarikat mungkin mendapati dirinya menggelut dengan gangguan operasi yang berterusan, peningkatan kos penyelenggaraan dan potensi pembelanjaan yang berkaitan dengan masa henti dan gangguan pengeluaran. Ketidakpuasan hati pelanggan mungkin berlaku disebabkan oleh kualiti produk yang terjejas dan pengantaran tertunda yang membawa kepada potensi yang tercemar dan potensi kerugian pelanggan. Dalam pasaran yang kompetitif, ketidakupayaan syarikat untuk meningkatkan kepercayaan mungkin mengakibatkan penurunan daya saing, menghalang peluang perniagaan dan pengisian yang berpotensi. Ketimpangan keselamatan mungkin timbul jika isu kebolehpercayaan berlanjutan kepada mesin dan peralatan yang menimbulkan risiko kepada kedua-dua pekerja dan pelanggan. Selanjutnya saya serahkan kepada Amin Wahid. Okey, nama saya Muhammad Aminur Hakim. Nama projek saya ialah 1025. Saya akan menerangkan tentang explore the quality control tool that appropriate to be used. Next. Okey, bagi check sheet dia. Product check kita akan buat pada hari Rabu dan juga Ahad. Product receive Isnin, Khamis dan juga Ahad. Bagi produk label Isnin, Rabu dan juga Jumaat. Proses hari Selasa dan hari Sabtu. Assemble pada hari Rabu dan juga hari Ahad. Quality check pada hari Isnin, Khamis dan Sabtu. Okay, bagi packaging pula pada hari Isnin, Selasa dan juga Jumaat. Okay, next. Okay, bagi flowchartnya pula, kita akan mulakan dengan start, kemudian kepada product check, kemudian kepada product receive dan kemudian kepada product meet standard. Kalau betul kita akan pergi ke product label dan kalau tidak kita akan pergi kepada product return. Kemudian kita akan proses, assemble dan quality check dan kemudian kita packaging. Okay, next. Okay, bagi conclusionnya pula ialah untuk mengekalkan kualiti di pasaran Yellow Test adalah penting untuk menyediakan pilihan produk kualiti tinggi yang memenuhi jangkaan pelanggan, memastikan ketersediaan stok yang mencukupi melalui sistem pengurusan inventory yang cekap dan memberi penekanan kepada kebersihan dan keselamatan premis. Selakan produk tempatan, latih kaki tangan dan mengekalkan kualiti produk dan mematuhi piawaian keselamatan dan kualiti makanan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan. Laksanakan program kesiapan pelanggan, amalkan perniagaan komersial dan beretika dan memanfaatkan teknologi untuk memantau dan analisis data untuk meningkatkan kualiti operasi. Kerjasama padu dengan pembekal juga merupakan aspek penting untuk memastikan bekalan produk kualiti. Dengan langkah-langkah ini, pasaran tempatan dapat memenuhi jangkaan pelanggan dan mengekalkan kesinambungan perniagaan. Okey, sekian. Thank you very much.